Ada orang yang tak tahan duduk di pedalaman. Bila dia dapat sekolah pedalaman, oh aku tak nak masuk, aku nak pindah, aku nak keluar kan. Masuklah dulu. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Yudan Sembang. So, hari ni kita nak sembang tentang sedikit lagi pengalaman, sedikit lagi perkongsian yang mana mungkin mengubah persepsi, mungkin mengubah tanggapan orang ramai tentang pedalaman. Mungkin orang kata pedalaman ni mundur, kekurangan dan sebagainya. Tapi tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak tahu sesuatu tu, kita tak tahu apa keseronokan dia, apa kebaikan dia di sesuatu tempat tu. Jadi, mungkin dengan perkongsian saya ni akan mengubah persepsi anda. Sebab ada orang yang dia dapat kerja di pedalaman, kan, posting di pedalaman, tapi aku tak nak masuk, aku tak nak, tempat ni tak boleh, aku tak boleh hidup sini. Cuma masuklah dulu kan, baru kita tahu apa rasa dia. Melainkan kita ada masalah kesihatan, itu memang tak boleh nak buat apalah kan. Memang kita perlu duduk di kawasan yang senang nak mendapatkan bantuan. Tapi bila kita dalam keadaan bujang dan sebagainya, kita cuba dulu, mesti kita dapat sesuatu. Saya sharekan dengan anda ada beberapa perkara yang mungkin anda akan terbuka minda, mungkin akan rasa, wah seronok rupanya di pedalaman ni. Cuba masuk dulu. Yang pertama, orang selalu fikir, nak makan apa kat pedalaman ni? Susah ni. Kan? Kita tak boleh pergi bandar, tak boleh beli barang, kemudian tak ada peti ais, tak ada elektrik nak simpan makanan beku dan sebagainya. Jangan risau, sebab makanan di pedalaman special. Di pedalaman lah korang tak payah risau tentang makanan. Sebab yang pertama, orang kampung mempunyai kemahiran untuk memancing, menjala dan memburu. Kena hari bertuah, kena hari jackpot, korang dapat makanan tu free. Okay? Orang kampung pergi mancing, pergi menjala, dapat ikan segar, dapat ikan-ikan segar ni. Kadang cikgu, ambil ikan cikgu. Kadang-kadang dia orang jual, tapi kalau kena mood dia orang baik, dia orang pergi cikgu ambil ikan. Kadang-kadang dia orang pergi memburu malam, esok balik ada hasil, dia orang bagi. Cikgu ambil sikit hasil, ataupun dia orang jemput, cikgu kami dah masak ni, jom jemput makan di rumah. Alhamdulillah rezeki. Macam-macam lah yang dia orang memburu ni kan. Kadang-kadang dapat sinalau bakas, tapi yang tu saya tak makan lah kan. Tapi adalah makanan-makanan yang kita susah nak dapat kat sini, tapi kat sana alhamdulillah senang nak dapat rezeki kita. Diorang juga bercocok tanam, berkebun, diorang tanam sayur, diorang ada pokok durian, diorang ada pokok durian merah. Kena time musim, cikgu makan percuma. Serius tak tipu. Cikgu, jom kita pergi kebun durian, sekarang tengah musim. Durian korang beli sekilo RM40 tu, kat sana free, orang kampung jamu. Alhamdulillah rezeki. Itulah saya cakap kelebihan. Yang kedua, sayur dan juga tumbuh-tumbuh pokok-pokok yang ada kat kebun. Kena time musim buah, musim sayur, sayur dia orang berhasil, cikgu ambil sayur, cikgu ambil buah. Dia orang bagi macam tu je. Mana nak dapat? Kau nak risau lagi tentang makanan? Makanan memang ada, tak payah risau. Ayam, dapat ayam yang segar, bukan ayam suntik dekat bandar, ayam fresh. Orang kampung ternak sendiri ayam. Rasa nak makan ayam, sembelihlah sendiri, proses sendiri. Ayam segar, bukan suntik-suntik punya. Pernah sekali saya duduk di sana, kena musim madu tualang. Madu tualang tu, kalau musim dia sangat banyak kat sana. Sebab sana kawasan yang hutan yang terkenal dengan hutan kan. Jadi banyak sumber-sumber yang lebah ni boleh buat madu. Jadi bila dia buat madu banyak, bila dia buat banyak, kadang-kadang orang kampung ni dia gunakan madu tu untuk buat kumur-kumur je. Macam tu je punya banyak kan. Ambil madu buat kumur-kumur je. Tak adalah macam tu. Tapi punya banyak madu ni kadang-kadang dia jual lah untuk dapatkan pendapatan. Kadang-kadang kena mood baik, cikgu ambil madu cikgu. Ambil ni. Madu free orang bagi. Alhamdulillah rezeki. Itu lagi kau nak risau tentang makanan. Kalau dapat posting pedalaman, jangan risau. Makanan dan selesai. Tak ada masalah. Tarikan yang kedua yang specialnya di pedalaman yang tak ada di bandar adalah ketenangan. Korang akan lari daripada stres dengan kesibukan yang ada di bandar. Korang takkan sesak dekat jalan raya, korang takkan tempuh banyak traffic light,
Kau tak akan lalu banyak tol, kau tak akan dengar bunyi kereta horn, kau tak akan dengar asap, bunyi-bunyi daripada kilang, bunyi ataupun udara-udara yang tercemar dan sebagainya. Korang tak dengar bunyi jiran bergaduh, tak dengar bunyi anak jiran menangis. Apa yang korang akan dengar adalah setiap pagi suasana tenang. Korang bangun segar dan korang akan nampak suasana tu berkabus. Cantik. Malam korang akan dengar bunyi cingkerik, krik-krik, krik-krik. Itu sahaja. Dan bunyi generator lah kan, bunyi generator. Ya, lepas tu kalau untung ada klip-klip keluar, korang akan nampak klip-klip. So suasana ni tak dapat kat bandar. Kat bandar dengan bisingnya bunyi tu, bunyi ini, bunyi kereta, bunyi horn, macam-macam lah kan. Tapi dekat sana tenang. Siapa yang sukakan ketenangan, siapa yang nak relax, boleh berkhidmat kat sana, lama pun tak apa. Yang ketiga, apa keistimewaan dan tarikan yang ada adalah kita mengenal budaya orang di sesuatu tempat. Serius, saya membesar di Selangor daripada kecil. Kita tahulah di Selangor ni ada orang Minang, orang Jawa, kemudian di negeri-negeri lain ada bahasa-bahasa dan budaya-budaya mereka. Dekat Sabah ni sebenarnya terkenal dengan kaum-kaum yang pelbagai. Kat sana ada dusun, kadazan, sungai, murut, bajau dan banyak lagi sebenarnya pecahan-pecahan kaum-kaum di Sabah. Dan kawasan yang saya berkhidmat dulu adalah kawasan orang sungai, 100% orang sungai. Dan apa yang saya belajar adalah yang pertama, makanan. Orang sungai ni sebenarnya dia suka makan. Serius, sebab itulah dia suka menjamu tetamu, jemput juga cikgu pergi rumah. Yang kedua, kemahiran. Mereka sangat mahir dalam aktiviti-aktiviti yang menggunakan sungai. Mereka mahir berenang, mahir menggunakan sampan, bot. Sungai tu dia orang tahu mana boleh lalu, mana tak boleh lalu, mana ada tempat tunggul kayu, mana yang dalam, mana cetek. Kalau malam pergi memburu, dia tahu, oh ini mata buaya, ini mata ular, ini mata kancil. Semua dia orang tahulah. Dan sepengalaman saya sendirilah, kehebatan dia orang ni masuk hutan dan sebagainya. Saya pernah ikut sekali pergi mancing. Kita jumpa satu tapak babi hutan. Dan orang kampung tu tengok tapak tu, dia boleh tahu tapak tu dah berapa lama. Itu kehebatan dia. Dia boleh tahu, oh tapak ni dah dalam 10 minit ni cikgu, dia cakap. Tak apa, mungkin dia dah jauh. Jadi selamatlah untuk kita lalu. Macam tu. Jadi kehebatan diorang ni tak ada pada orang-orang biasa yang duduk di bandar. Orang bandar kalau pergi hutan mungkin boleh sesat. Diorang pergi hutan selamba. Diorang boleh masuk, boleh tidur dan keluar balik dengan hutan dengan selamat. Yang kedua, mengenal bahasa. Selain daripada bahasa Sabah, orang sungai ni ada bahasa dia sendiri. Orang dusun pun ada bahasa sendiri. Orang bajau pun ada bahasa sendiri. Semua ada bahasa sendiri. So saya pernahlah belajar bahasa sikit-sikit. Cuma tak dapat hafal sebab tak banyak yang nak dipraktikkan kan. Cuma tahulah sikit-sikit, Isai ngarano, Piro umurno, faham tak? Walai toko. Tahu tak tu? Kan saya pun itulah yang saya ingat mengenal budaya satu tempat. Tak kenal maka tak cinta. Jadi dapat belajar sesuatu. Dan yang keempat adalah alam semula jadi yang kaya dengan flora dan fauna. Dan di kawasan pedalaman ni pokok, haiwan memang banyak. Memang itu benda tu dijaga sebab itu adalah satu hutan kan. Bila ada banyak pokok, banyak haiwan, memang satu benda yang segar, fresh, udara dia segar, fresh dan haiwan ni banyak. Kadang-kadang boleh menjadi hasil buruan, kadang-kadang dia boleh jadi haiwan liar kan, tapi kita tak kacau dia pun. Dan tempat tarikan yang terkenal di Telupit ni adalah Imbak Canyon. Okay, kalau korang boleh Google, tengok Imbak Canyon ni ada apa. Situ ada banyak tumbuhan-tumbuhan yang rare, haiwan-haiwan yang rare. Ramai orang pergi sana. Tapi nak pergi sana dalam lah, jauh. Tapi siapa dah pergi sana memang puas hati. Memang terbaik, tempat dia tenang. Dan disebabkan dia kaya dengan tumbuh-tumbuhan ni, pokok dia semua besar-besar, sihat-sihat. Jadi sesiapa yang sukakan ketenangan, sukakan flora fauna alam sekitar, korang boleh pergi ke pedalaman, boleh berkhidmat kat sana, rasa sendiri apa kelainannya. Tak dapat dekat bandar. Kat bandar nak tengok gajah, korang kena bayar tiket masuk zoo. Dekat sana saya dapat tengok gajah live, tak ada pagar, lalu dekat tepi kereta je. Mana nak cari kan? Kesimpulannya pada video kali ini adalah janganlah kita pandang rendah pada satu tempat tu kerana kekurangan, tetapi pandanglah pada kelebihan yang ada. Tempat kita pun yang kita banggakan, yang kita sukakan sebenarnya ada kekurangan, tapi kita tonjolkanlah apa kelebihan yang ada. Begitu juga dengan tempat lain kan. Tempat lain pun ada kelebihan dia, kita pandanglah pada kelebihan tu. Dan kata orang,
tak kenal maka tak cinta, kan? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Memanglah lebih baik tempat kita, tapi pengalaman merantau ke tempat orang tu akan mengajar kita, memberikan kita ilmu untuk rasa bersyukur. Kadang-kadang kita rasa kita lebih, orang lain kurang, tapi orang tu lebih bahagia sebab dia bersyukur walaupun dia kurang. Sebab saya tengok orang-orang pedalaman ni, walaupun suasana kehidupan dia orang terhad macam tu, dia orang seronok. Sebabnya dia orang bersyukur, dia orang happy. So kita boleh ambil benda tu sebagai pengajaran untuk hidup kita, rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga ada manfaat untuk semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Nanti like, share dan subscribe dulu. Okay. Bye-bye.